Okay, so hari ni kita akan duduk nak simbang-simbang pasal berkenaan dengan isu penulisan di social media. Okay, jadi kita nak tahu sebenarnya rupa-rupanya macam saya katakan dalam status saya, penulisan ni tak semestinya dikenakan hukuman fitnah. Tetapi ada juga tulisan-tulisan sehingga menyebabkan kita ni mungkin boleh menghadapi hukuman denda atau penjara. Sebenarnya penulisan kita ni boleh disebabkan, boleh diambil tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia kerana menulis sesuatu penulisan yang berbentuk jelek, lucah, menganiaya. Okey, Seksyen 233 dalam kurungan 1 yang boleh didenda atau dipenjara atau kedua-duanya sekali. Okey, tetapi saya nak fokus dulu terhadap penulisan fitnah. Okey, penulisan fitnah ni orang kata apakah elemen sehingga menyebabkan tulisan kita, sebab kadang-kadang kita baca kan, ada setengah orang rasa terasa hati sangat baca tapi rupa-rupanya tak ada elemen bila bawa pergi mahkamah. Okey, jadi pertama sekali kita kena lihat di bawah Akta Fitnah. Okay, apakah penulisan atau perkataan yang dikatakan sebagai fitnah? Orang kata macam ni, contoh, saya tak tulis tapi saya letak gambar saja. Adakah dengan meletakkan gambar tanpa sebarang komen boleh dikatakan sebagai perbuatan fitnah? Contoh, kita letak gambar seseorang yang memalukan. Contoh, kita nak kata dia penipu, kita edit gambar dia, kemudian kita letak muka dia, kita letak gambar penyamun sebelah dia, lepas tu kita kata penipu. Dia kata ni bukan tulisan, ini gambar. Tetapi apabila orang baca, orang kata penipu budak ni, digambarkan begitu. Jadi kita tengok di dalam Seksyen 2 Akta Fitnah, apakah yang dikatakan sebagai perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan ni kalau kita tengok Seksyen 2 Akta Fitnah 1957, dia kata perkataan-perkataan meliputi gambar, image visual, isyarat dan cara-cara lain untuk menyatakan maksud. Maknanya tak perlulah kita tulis sahaja ataupun kata kita buat video pun menyatakan secara visual. Secara visual boleh dikatakan sebagai perbuatan fitnah. Sebab fitnah ni dia ada dua. Yang pertama dia ada libel dan dia ada slander. Okey, libel ni adalah secara bertulis. Slander ni pula kita cakap. Soalnya yang famous sekarang yang bawa dekat mahkamah adalah libel. Okey, lepas tu sekarang ni saya tengok banyak pattern-pattern yang bawa kepada saya lah, kes yang dirujuk kepada saya apabila mengata kesucian seorang wanita. Contoh, dituduhnya anak yang dilahirkan untuk anak haram, dituduh dikatakan perempuan ni gila jantan, ataupun dikatakan macam-macam lah. Maknanya apa sahaja yang kita tahu menyentuh kesucian seorang wanita, itu adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 4 Akta Fitnah apabila menyentuh kesucian seorang wanita. Kadang-kadang ada mungkin wanita yang dia tak tahu macam mana nak buat. Okay, so macam saya jelaskan dalam video-video sebelum ini, tolong rujuk kepada peguam. Tetapi kes begini adalah merupakan kes ganti rugi di antara kedua-dua pihak. Sebab tu dia tidak melibatkan macam tindakan yang macam kita tengok di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang mana pihak berkuasa yang buat tangkapan. Dia bukan juga merupakan akta hasutan, masih kepada individu. Individu dengan individu ni mungkinlah orang kata alah ada ke duit nak saman. Mungkinlah kadang-kadang tulisan kita dibiarkan begitu saja ataupun tak ada orang ambil tindakan. Mungkin. Tetapi kena berhati-hati sebab ada tulisan yang bukan pihak sana yang ambil tindakan tetapi pihak polis yang akan ambil tindakan dan juga Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Itu yang kata kena berhati-hati. Kadang-kadang macam mana penulisan ni, saya tahu kadang-kadang kita ni marah. Kita marah, kita nak tulis, kita sakit hati. Dengan cara menulis tu barulah kita rasa macam lega dapat luahkan. Lepas tu ada pula geng-geng yang komen kat bawah, kita nak listener, kita nak orang yang mendengar rintihan dan luahan kita. Kita nak orang faham apa yang terbuku dalam hati kita itu selepas menulis. Setengah orang ni dia menggunakan tulisan sebagai cara untuk melepaskan. Tapi kita kena ingat, tulisan-tulisan begini akan menyebabkan tindakan diambil terhadap kita. Okey, jadi sebab itulah saya buat video ni untuk kita bincang-bincang, sebab orang selalu rasa macam
Alah, dia saman aku saman dia, ada ke duit nak saman, tak payahlah. Okey, benda-benda begitu. Tetapi saya nak ingatkan, kadang-kala bila dia telah menjadi satu praktis, maknanya kita ni dah terbiasa sangat. Asal boleh, okey, kita sakit hati kita tulis. Ada pula geng sambut kat bawah. Geng sambut kat bawah seronok. Esok kita tulis lagi, lusa kita tulis, mula-mula kita serang orang. Kemudian lama kelamaan kita serang kerajaan, kita serang PDRM, maknanya tulisan. Tulisan tu. Okey. Sebab itu di bawah kita tengok kadang-kadang cuba tak percaya cakap saya, cuba pergi Google Akta Komunikasi dan Multimedia section 233 dalam kurungan 1. Okey, kes. Letak kes tu, kes. Tengok berapa ramai orang yang dah kena tangkap, dibawakan ke mahkamah dan menghadapi prosiding dan juga bayar denda. Memang kebanyakannya bayar denda. Kat situlah, itulah saya kata adab penulisan. Kita duk ingat tak fitnah. Nak orang kata apa, su kita. Okey, sebab tak ada duit, bukan tak berani, sebab tak ada duit. Okey, dalam penulisan ni sebenarnya dia ada undang-undang selain daripada Akta Fitnah, daripada Akta Komunikasi dan Multimedia, dia ada juga Akta Hasutan. Akta hasutan ni apabila kalau kita tengok macam orang kata kan, macam puan dia hasut geng-geng office tak suka kat saya lah. Boleh tak saya nak guna akta hasutan? Tidak. Akta hasutan ni dia lebih kepada tindakan yang mana mendatangkan kebencian kepada contoh YDPA, kerajaan ataupun berbentuk racism. Sebab tu kalau kita ni nak menulis pasal politik ni berpada-padalah. Jangan sehinggakan benda tu menyebabkan kita menghadapi hukuman mahkamah. Dia bukan saja Akta Fitnah. Dalam Kanun Keseksaan Seksyen 499, Kanun Keseksaan mendefinisikan apakah perbuatan fitnah. Jangan terkejut, ada perbuatan fitnah yang mungkin anda berikan kepada seseorang boleh menjadi fitnah di bawah Kanun Keseksaan. Yang itulah sehingga dipenjarakan atau didenda. Ada apa-apa soalan yang boleh saya jawab? Saya memang banyak kali suka cakap pasal kes fitnah. Sebab apa? Sebab kesnya makin hari makin meningkat, makin hari makin meningkat. Soalan daripada Encik Zulkifli Amin, katanya kalau sesuatu kenyataan yang mengandungi unsur fitnah itu diakhiri dengan tanda soal. Okey, mohon pencerahan. Kalau diakhiri dia maknanya dia nak tulis macam ni. Tahu ke, tak tahu ke, tak pasti ke. Okey, apakah gambaran pembacaan orang? Soalan ni sangat baik sebab dia menjerumus kepada macam saya kata tadi, saya nak petik pasal elemen. Ada setengah orang kata tak fitnah, aku tengah cakap benda betul ni, apa kat mana yang fitnah ni? Tak juga sebenarnya. Di mahkamah ni kadang ada yang berdebat. Perkataan ni, ni perkataan yang utama didebatkan, of course lah, perkataan tidak berbentuk fitnah. Okey, jadi dekat dalam satu kes di mahkamah diputuskan Syabri, kita nak tengok apa sebenarnya fitnah tu. Okey, dalam kes Syed Hussein Ali lawan Syarikat Percetakan Utusan Melayu Berhad dan juga dalam kes Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman, dikatakan dalam kes ini mahkamah memutuskan kecenderungan atau tendensi untuk merendahkan reputasi sahaja sudah cukup. Maknanya kita ni sengaja kita tulis, sengaja kita gasak-gasak dia kan, sengaja. Okey, dikatakan betul, tetapi perbuatan itu macam contoh kita ambil gambar dia, okey, dan kita belas gambar tu, gambar yang memalukan dan sepatutnya ada di tangan kita sahaja, terbelas. Okey, itu adalah perbuatan menjatuhkan reputasi. Okey, kalau kita tengok keputusan dalam kedua kes yang saya sebutkan tadi, mahkamah kata itu adalah perbuatan yang boleh menyebabkan plaintiff, orang yang menyaman, mendapat ganti rugi. Dan ada setengah orang kata, dia kata saya tak letak pun nama dia, saya tak letak pun nama Nurzabita. Okey, jadi saya suka hati saya lah, saya nak tulis. Orang kan faham tengah tulis pasal Nurzabita ni, tapi tidak juga sebenarnya. Okey, di dalam undang-undang fitnah ni dia ada innuendo. Begitulah juga penulisan kita. Contoh di bawah Akta Hasutan, kita tengah cerita pasal ada sebuah negara, di dalam negara Pasir Berdengung contoh. Lepas tu kita buat komen-komen jelek pasal YDPA, kita menghasut ke arah kebencian, kita mengajak supaya orang mempersoalkan dan mempertikaikan tentang apa orang kata YDPA. Maka ianya, walaupun maknanya you kata tengah cerita pasal Pasir Berdengung, tetapi pada fahaman pembaca tengah cakap pasal Malaysia, maka boleh dikatakan di bawah Akta Hasutan. Gitulah konsepnya. Mungkin kadang-kadang kita ni rasa macam kita bijak lebih, sebab tu kita buat kiasan.
Kita buat kiasan. Sebab ada dalam kes yang dekat mahkamah dia kata saya tak rujuk pun pasal you, tetapi mahkamah pun tahu. Prinsip innuendo itu bermaksud kalau kita faham tulisan itu adalah kepada orang yang ditujukan, itulah fitnah. Soalan yang seterusnya, Puan, bagaimana dengan cyberbully di social media? Boleh tak Puan, ni soalan daripada Puan Putri Nuril Zatu Syira. Dalam kes cyberbully ni, kebiasaannya saya cadangkan buat laporan polis, kemudian buat laporan pada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kemudian selepas buat laporan ni dan mungkin kita dapat kena pasti daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kita kena cari siapa puncanya, ataupun kita saman 2-3 orang daripada pembuli itu sebagai pengajaran kepada yang lain-lain pun boleh juga. Macam kita tengok dalam kes Cik Apple dan suaminya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, yang telah menyaman orang yang komen di bahagian bawah, yang mana perkara ini telah menyebabkan orang lain tidak berani untuk meninggalkan komen-komen yang berbentuk tidak baik di dalam penulisan mereka. Kadang-kadang kita buat laporan polis boleh, tetapi sama ada polis beranggapan ini adalah satu kesalahan fitnah di bawah Seksyen 499. Bukan mudah susah sebenarnya untuk dijadikan kesalahan fitnah di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 500. Dan seterusnya, Assalamualaikum Puan, daripada Puan Nur Fatin Amira. Saya bekerja sebagai customer service bidang F&B. Berapa bulan lepas, company saya bekerja dapat aduan daripada customer tentang saya layan kasar dan customer sempat tangkap gambar saya. Adakah saya boleh ambil tindakan sebab saya rasa dimalukan dengan pihak atasan? Pun begitu, dalam tulisan ni kita kena tengok apakah tulisan yang telah dibuat. Kadang-kala pihak defendant ni bila dia menulis, dia akan menggunakan, dia kata ini alasan justifikasi. Dia kata saya adalah alasan saya dan ini adalah berdasarkan fakta yang sebenar saya menulis. Sekiranya atas fakta yang sebenar, contoh kita tengok laporan berita, ada satu ketika tahun lepas banyak dakwaan terhadap kas pemimpin, maknanya macam S. Najib, Tunku Adnan, banyak laporan. Bila menulis, mungkin pada fahaman pembaca kalau dah bawa ke mahkamah salah. Cuma pemberita ni dia menulis berdasarkan fakta. Betul lah bawa ke mahkamah, betul lah dia tidak memfitnah, melainkan sekiranya terdapat unsur pertambahan. Contoh dia kata telah dibawa ke mahkamah dan sebenarnya mereka penulis juga berpendapat mereka adalah penipu. Itu tidak boleh. Tetapi kalau berdasarkan fakta, contoh macam yang Amira tanya tadi, katakanlah kalau berdasarkan fakta, dia ada bukti semua, jadi sukar untuk kita bawa sebagai penulisan fitnah. Cuma tu kita tengok ini kita panggil pembelaan secara justifikasi. Justifikasi kita tengok dalam satu kes ni telah diputuskan oleh mahkamah untuk menggunakan alasan justifikasi perlu dibuktikan di mahkamah bahawasanya perkara itu adalah daripada kejadian sebenar. So kita tengok dalam kes Dr. Chong Eng Leong lawan Tan Sri Haris Muhammad Saleh, mahkamah kata makna pembelaan justifikasi ni adalah tulisan berkaitan adalah benar dan bukan rekaan. Ia adalah kesimpulan yang benar diambil daripada fakta yang telah dibuktikan. Kalau defendant ni ditulis berdasarkan fakta yang sebenar, maka tidak boleh dikatakan telah berlaku fitnah. Jadi dalam kes-kes begini menggunakan justifikasi ni, defendant lah yang disaman lah, kena kata saya tulis ni kejadian sebenar, ini kejadian A, ini kejadian B, ini kejadian C. Faham Jadi prinsip yang penting dalamnya lah mahkamah putuskan dalam kes Datuk Seri Muhammad Nizar bin Jamaluddin, dalam kes dalam kes justifikasi ni, kalau dia rasakan tulisan dia betul, itu tidak bermaksud dia boleh menggunakan pembelaan. Sebab kadang-kadang kita rasa apa yang kita rasakan dalam kepala ni mungkin betul. Kata betul lah, tapi tak semestinya yang kita rasakan itu adalah betul. Beza tu. Of course lah, semua orang akan rasa dia betul. Jadi sebab saya rasa saya betul, saya tulis pasal seseorang tu. Tetapi apa yang saya rasakan betul tak semestinya betul. Sebab kat mahkamah ni saya tahu memang ada pembelaan semua. Saya rasa ramai yang tahu ada pembelaan dia bila fitnah. Bukan kata semua orang sama fitnah semua boleh dapat
tuntutan tidak juga. Okey, mungkin penulisan tu dibuat atas fakta sebenar. Okey, mungkin juga penulisan tu dibuat untuk kepentingan awam, atas fakta sebenar dan kepentingan awam pula tu. Okey, dan mungkin juga dibuat atas ulasan saksama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kes-kes fitnah ni, okey, kebanyakan orang kata mereka ni, kes-kes fitnah ni, kebanyakan kes ni ada yang tak berjaya dekat mahkamah. Kita tengok contoh kes Sheila Hamzah lawan wartawan, tak berjaya. Sebab apa? Sebab penulisan yang ditulis oleh wartawan itu adalah daripada ulasan saksama. Maknanya betul lah, dia ambil daripada Instagram penulisan Sheila Hamzah dan kemudian dia komen berdasarkan tulisan tu. Dia tak ada tambah, dia tak ada tokok tambah. Okey, Asmiza Miza dia kata, di manakah dan bagaimanakah untuk membuat dakwaan terhadap orang yang memfitnah. Kalaulah ada orang memfitnah, buat laporan polis bagi cover report, kemudian bawa jumpa kepada peguam untuk lihat sama ada nasihat daripada peguam sama ada elemen kes atau tidak di dalam kes tersebut. Kalau ada elemen, peguam akan nasihatkan langkah yang seterusnya. So, saya harap, ini saya punya komen. Saya faham kita kadang-kadang tertekan. Saya faham kadang-kadang manusia melakukan kesilapan. Saya juga faham kadang-kadang kita pun sendiri segan dan malu terhadap penulisan yang telah kita lakukan tadilah. Lepas tu kita delete, tapi malangnya tulisan tersebut telah pun diviralkan atau telah di screenshot. Dan sebab itulah sebenarnya kita tahu kesan untuk setiap penulisan kita, maka kita kena sangat berhati-hati dengan setiap perbuatan, kerana setiap perbuatan ni tentunya ada kesan. Jadi nasihat saya, berhati-hatilah sebelum menulis. Sekiranya anda ingin luahkan perasaan, carilah suami atau isteri atau kawan-kawan, WhatsApp, PM tepi, sembang dengan mereka. Jangan jadikan budaya meluahkan sesuatu dekat social media dengan meletakkan komen-komen yang tidak baik, kerana tulisan kita menggambarkan kita. InsyaAllah bertemu kita lagi nanti di dalam perbincangan yang lain berkenaan dengan topik-topik lain. Saya harap perkongsian saya hari ini sedikit dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum.